Okey, jadi cikgu akan tunjukkan penyelesaian homework untuk graf graf. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuklah, cikgu bagi tips lah macam mana nak selesaikan. Senang je, senang je. Okey, jadi cikgu mula share screen, cikgu mula share screen. Ni lah. Dekat sini cikgu ada tunjuk juga dekat kamu semua nota-nota dia. Cikgu bagi nota sekali. Atas dia nota, bawah dia homework. Atas dia nota, bawah dia homework. Kalau kita tak cuba buat, memang sampai bila pun kita tak faham. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1. Tak adalah cikgu buat semua. Cikgu akan tunjukkan, bagi tips untuk kamu. Macam mana nak selesaikan. Okey, jadi tengok kepada soalan nombor 1. Graf jarak masa. Okey. A. Tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Sekarang ni jarak, ni masa. Maksudnya pegun tu dekat mana? Bila dia tiada kecerunan. Kat sini. Jadi jarak masa dia untuk A berapa? 10 tolak 4. 10 tolak 4 kita dapat 6 minit. Jadi jawapan untuk A adalah 6 minit. Untuk B, kadar perubahan jarak terhadap masa. Maksudnya dia nak kita cari apa? Laju. Jadi formula laju apa? Formula laju adalah jarak bahagi dengan masa. Untuk 4 minit yang terakhir. Jadi 4 minit yang terakhir dia dekat sini. Jarak kita nak ambil mana? Jarak janganlah kamu ambil dari bawah. Jarak kamu ambil dia dekat sini sahaja. Jadi sini 10, sini 6. 10 tolak 6, kamu akan dapat jarak dia 4 kilometer. Jadi jarak dekat sini kamu isilah 4 kilometer. Masa dia macam mana? Masa tu ambil yang bawah. 14 tolak 10, kamu dapat 4. 4 bahagi 4, kamu dapat 1. Unit dia apa? Unit dia adalah kilometer per jam. Okey. Jadi untuk masa tu cikgu nak terang lebih lagi. Cikgu tersilap. Okey, 14 bahagi 10 minit. 14 tolak 10 minit. Masa untuk soalan B, cikgu sambung. 14 tolak 10, kita akan dapat 4 minit. Sekarang soalan nak apa? Soalan nak kita punya jawapan jarak mesti kilometer. J maksudnya masa mesti dalam keadaan jam. Minit nak pergi kepada jam, kamu buat bahagilah dengan 60. Sekejap. Minit kepada jam. Okey, formula dia. Cikgu pergi. Saat, minit, jam. Kalau jam nak pergi kepada minit, darab. Minit nak pergi kepada saat, darab. Ni darab 60. Ni darab 60. Saat nak pergi kepada minit, kita bahagi 60. Cikgu terbalik. Okey. Okey, jadi bila cikgu terbalik, kamu tengok kat sini. Jam nak pergi kepada minit, bahagi 60. Ni bahagi 60. Saat nak pergi kepada minit, darab 60. Minit nak pergi kepada jam, darab 60. 6 minit. Betul lah. Sorry. Cikgu confuse. Malam dah ni. Okey, cikgu confuse. Kalau jam nak pergi kepada minit, darab. Kalau yang ni kita bahagi. Jadi ke atas ni, minit nak pergi kepada jam. Jadi kita kena bahagi 60. Jadi kita buat apa? 4 bahagi 60. 4 bila bahagi dengan 60, kamu akan dapat, kita ambil dalam pecahan, 1/15 jam. 4 minit bersamaan dengan 1/15 jam. Masukkan 1/15. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 4 bahagi dengan ans. Kamu akan dapat 60. Dia punya unit, kilometer per jam. Ini adalah jawapan untuk B. Kemudian untuk C. Laju purata, formula dia apa? Okey, ini cikgu alihkan ke tepi. Cikgu buat warna biru, tak nak bagi tercampur. Laju purata adalah jumlah jarak, jumlah total ni macam ni simbol dia. Jarak bahagi dengan masa.
Jarak dia berapa? Jarak dia kosong pergi kepada 10. Jadi kita dapat 10. Tapi masa kita pakai macam tadi, masa dia memang 14 minit. Masa memang 14 minit. Sekarang ni soalan nak dalam kilometer per jam. Kamu kena tukarkan jadi jam. Jadi minit nak pergi kepada jam kena bahagi 60. 14 bahagi 60 kamu akan dapat jawapan dia 7/30 jam. Jadi dekat sini kamu bahagilah 10 bahagi 7/30 jam. Jadi 10 bahagi 7/30 10 bahagi 7/30 kamu akan dapatlah jawapan dia 42.8. Aku buat warna biru. Sorry. Jawapan dia adalah 42.86 kilometer per jam. Ini jawapan untuk A, B, C untuk soalan nombor 1. Okey, kemudian cikgu teruskan kepada nombor 2. Senang je, jangan risau. Okey, cikgu akan buat kemas. Kemas. Tadi kurang kemas, cikgu akan lagi kemaskan. Okey, A. Kadar perubahan jarak terhadap kereta dalam kilometer per jam untuk 42 minit yang pertama. Okey, bila dia cakap 42 minit yang pertama, 42 minit yang pertama. Sekarang graf kita dalam jam. Kita kena tukarkan kepada jam. Jadi, minit nak pergi kepada jam bahagi 60. 42 bahagi 60. Kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat 0.7. Jadi dekat sini dia minta apa? Dia minta kamu punya jarak daripada sini. Laju kereta tu yang ini. Itu sahaja. Jadi bila dia minta laju formula dia apa? Formula dia jarak bahagi masa. Jarak dia berapa dekat sini? Jarak dia adalah 70 kilometer. Masa dia 0.7. Jadi 70 bahagi 0.7 kamu akan dapat laju dia dekat sini adalah 100 kilometer per jam. Ni jawapan A. Okey, B nak cari nilai T. Nak cari nilai T, kamu tengok. Sebuah kereta dan sebuah bas persiaran bergerak sejauh 150 kilometer dalam masa 3 jam. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan graf gerakan kedua-dua kereta dan bas persiaran tersebut. Hitung. Okey, kita nak cari nilai T. Kamu tengok kepada kejap. Okey. Nilai laju bas persiaran tu. Macam mana nilai laju bas persiaran tu? Okey, cikgu tunjuk nilai laju bas persiaran tu dekat mana. Okey. Okey, nilai laju bas persiaran tu atas dia kena pada T. Jadi nilai bas laju persiaran jarak dia apa? Bukan jarak laju dia. Ni kita ambil. Jadi laju untuk bas persiaran tu adalah kamu tengok laju dia adalah 150. Jarak bahagi masa, jarak dia 150, masa dia jam 3. Jadi 150 bahagilah dengan 3. Dekat situ kamu dapat 50. 50 kilometer per jam. Jadi bila laju dia daripada A pergi kepada Q pergi kepada B ni adalah laju seragam. Maksudnya laju dia dekat sini adalah laju dia 50 kilometer per jam, laju yang sama. Jadi kita buat apa? Kita stopkan sampai sini. Kita stopkan sampai sini, kita dapatkan, kita nak kira dia punya formula. Jadi laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak dia sekarang kita ambil dekat sini. 150 tolak 70, kamu akan dapat 80.
Kenapa? Sebab kita nak ambil masa. Masa dia dekat sini adalah T. Dan laju dia laju seragam iaitu 50. Kita dapatlah 50 dekat situ. Tu cara dia. Jadi nak selesaikan macam mana? Siapa yang tak erti nak selesaikan, dia kritikal. Dia adalah kritikal. Bahagi pindah ke sebelah jadi darab. 50 darab T sama dengan 80. T itu sama dengan apa? 80. Bahagilah dengan 50. Jadi dekat sini kita dapatlah T sama dengan 80 bahagi 50. Kita dapat 1.6. Jadi T dekat sini adalah 1.6. Itu adalah jawapan B. Itu adalah jawapan B. Okay, cikgu susun bagi kemas. Cikgu ke ataskan ni sikit. Okey, kejap Cikgu ke ataskan ni sikit. Okey, ni nilai T kita. Okey, kemudian cikgu akan jawab pula C. Cikgu akan jawab pula C. Kadar perubahan jarak terhadap masa kereta. Mana kereta? Yang ini. Jadi cikgu padam ni, kamu kena tengok yang kereta ni. Ni yang warna hijau ni cikgu tunjuk ni. Dia nak apa? Dia nak laju dia. Laju untuk kereta jarak dia 150 tolak 70. 150 tolak 70 tu jarak dia 80. Masa dia apa? Masa dia T kamu dah dapat 1.6. Jadi T kita dapat 3 tolak 1.6. 3 tolak 1.6 kamu akan dapat 1.4. Jadi 80 bahagilah answer kamu akan dapat 57.14 kilometer per jam. Ini jawapan C kita. Itu adalah jawapan C kita. Okey, jadi cikgu akan tunjuk pula soalan yang nombor 3. Cikgu buat sampai 3 lah. Laju masa. Ni T. T kita dah buat dah tadi. Kita cari lain sikit. Okey, V. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, boleh tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, nombor 4. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Ni, saat. Kadar perubahan laju terhadap masa untuk tempoh 6 saat yang terakhir. Maksudnya dia nak cari, kita cari apa? Yang terakhir. Ni 6 saat kita yang terakhir. Kalau kamu tak nampak, 15 tolak 9 kamu dapat 6. Jadi untuk pecutan ataupun nyah pecutan, formula dia apa? Laju bahagi dengan masa. Laju dia berapa? Laju dia dekat sini. Laju dia dekat sini. Kamu ambil lah 7. 7. Manakala masa dia dekat sini 15 tolak 9. Kamu dapatlah 6. Jadi dekat sini ini sahaja jawapan dia. Meter per second -2. Okey, B, nilai V. Jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat yang terakhir ialah 5/3. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama, ini 5 saat yang pertama, kepada 6 saat yang terakhir adalah 5/3. Ini 5, ini 3. Nak buat macam mana? Okey, cikgu tunjuk. Okey, dia nak cari nilai V, kita kena tengok. Kita kena tengok nisbah jarak. Kita bercakap tentang jarak sekarang. Jadi, jarak A kita apa? Okey, kita keluarkan jarak kita. Ni jarak kita. Ni untuk A. Jadi, jarak untuk A ni apa? Jarak untuk A, ini 8. Dan ini V. Kemudian, yang ni 5. Kemudian jarak untuk A kita, formula kita trapezium 1/2 dalam kurungan 8 tambah V darab dengan 5. Dekat sini kita akan dapatlah jawapan dia 5/2, kita akan dapat 2.5. Tak pun cikgu tulislah 5/2 8 tambah V. Ini jarak untuk A. Untuk B pula. Untuk B dia punya segitiga. Tinggi dia dekat sini adalah 7. Manakala panjang dia dekat sini adalah 6. Mana cikgu dapat 6? Cikgu tengok ni. 15 tolak 9 tu kamu dapat 6.
Okey. Jadi formula dia apa? 1/2 darab dengan 7 darab dengan 6. Kiralah 7 darab 6 bagi 2, kamu akan dapat 21. Jadi nisbah dia apa? Nisbah dekat A 5, nisbah dekat B 3. Kamu masukkan je sebenarnya 5 dengan 3 tu. Kamu masukkan sahaja. Ni 5, ni 3. Ni untuk bahagian A, ini untuk bahagian B. Bahagian A kita apa? 5/2 8 tambah B, kamu darabkan dengan 5. Manakala 3 ni untuk apa? 3 darab dengan 21. Itulah cara dia yang ni. Jadi kamu selesaikan. 5 darab 5, 5 darab 5/2, kamu akan dapat 12,5. Ni 8, ini tambah B. 3 darab 21, kamu dapat 63. Itu cara dia kan. Okey, 12,5 darab dengan 8, kamu dapat 100. Dekat sini kamu akan dapat 12,5 V sama dengan 63. Okey. Jadi dekat sini 12,5 darab 8, okey 100. 3 darab 21 dapat 63. Okey, lepas tu adakah cikgu silap? Kejap dah malam sorry. 5 nisbah 3 maksudnya 1 tu. Okey, sorry cikgu tersilap. Kejap cikgu guna cara cikgu. 21 dapat 7, 7, 35. Maafkan cikgu. Okey, maafkan cikgu. Dia macam ni tau. Okey, sekarang ni A, B. Betul dah tadi cara tadi, takut kamu pening. Panjang jalan kerja dia. Jadi A kita 5, B kita 3. Kita nak dapat satu bahagian. Jadi kita fokus kepada B kita. B kita ada 21. Sekarang 21 ni untuk 3 bahagian. 21 adalah untuk 3 bahagian. Jadi kita nak satu bahagian sahaja. Kita buat apa? 21 bahagi 3 kita dapat 7. 7 ni untuk satu bahagian. Jadinya kita buat apa? Jadi kini untuk A ni, untuk A ni dia ada 5 bahagian. Jadi 7 darab 5 kita dapat 35. 35 ni untuk apa? Untuk 5 bahagian. Jadi 35 ni samakan dengan ni. 5/2 8 tambah V. Itu cara dia. Sorry. Cikgu tertukar tadi. Okey, jadi 5/2 ni dia darab dengan 8 tambah V. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kat sini kita dapat 35 bahagi 5/2. 35 bahagi 5/2, kamu akan dapat 14. 8 tambah V, pindahkan 8. 8 akan jadi negatif. 14 negatif 8, kamu dapat 6. Jadi V kamu adalah sama dengan 6. Jadi ini adalah konsep nisbah. Kita panggil konsep nisbah yang kita belajar masa dekat tingkatan 1, tak silap cikgu. Nisbah kadar dan kadaran. Okey, itulah cara dia. Cikgu harap jelaslah. Untuk soalan B panjang sikit. Okey, seterusnya untuk soalan 4 juga, cikgu akan menjawab soalan C. Cikgu akan jawab soalan C. Jadi kita tengok kepada soalan C. Okey, soalan C, laju purata. Bila cikgu cakap laju purata, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi dia nak mana? 15 minit yang untuk tempoh 15 saat. Jadi 15 saat ni semualah laju yang kamu kena ambil. Jadi sini 6. Jadi untuk jarak, kiraan jarak, kita ada 3 benda. A, B, C. Okey, bentuk A. Ini dia bentuk A. Yang ni tinggi dia 8. Yang ni tinggi dia 6. Yang ni panjang dia 5. 1/2 darab 8 darab 5 tambah 6. Bila kita tekan kalkulator, ini A 8
8. 5 tambah 6. Kita akan dapat untuk A 44. 44 apa ni? Meter. Okey, untuk B pula. Untuk B, kita punya segitiga ni macam ni. Ini 6, ini 7, ini 9/5, 4. 1/2 darab 4 darab 6 tambah 7. 4 darab 6 tambah 7. Kita akan dapat sini 26 meter. Akhir sekali C. C ni dia punya sini 7. Yang ini 15 tolak 9 kita dapat 6. 1/2 darab 7 darab 6. 7 darab 6. Kedua kita dapat 21 meter. Kenapa cikgu nak cari ni? A, B, C. Sebab cikgu nak dapatkan jumlah jarak. Jadi 44 tambah 26 tambah 21. 44 tambah 26 tambah 21, kamu akan dapat 91 meter. Jadi jarak dia kita dah dapat apa? 91 meter. Masa dia 15 saat. Tapi sekarang dia nak J. Ni untuk jarak. Sekarang untuk masa. Kamu tengok daripada saat nak pergi kepada minit, nak pergi kepada jam. Okey. Jadi saat nak pergi kepada minit, kamu bahagi 60. Minit nak pergi kepada jam, kamu bahagi 60. Sekarang ni dia 15 saat. Kamu kena bahagi 60. 15 bahagi 60. Kamu akan dapat 0.25 minit. Baru sampai sini. Baru sampai minit. Bahagi 60 pula untuk jam. 0.25 bahagi dengan 60. Kamu akan dapat jawapan dia. Cikgu buat dalam pecahan 1/240. Masukkan 1/240 dalam ni. 91 bahagi answer. Laju tak laju? Kilometer. Okey, cikgu tersilap. Okey, untuk minit tu dah betul dah. Untuk ni adalah jam. Dah betul dah. Cikgu tak tukarkan 91 meter pergi kepada kilometer. 91 pergi kepada kilometer, kamu kena bahagi 1000. 0.091 kilometer. Jadi dekat sini, cikgu ubah. Cikgu ubah. Cikgu akan dapat 0.091. 0.091 bahagi dengan 1/240. Kamu dapatlah 21.84 kilometer per jam. Ini 3 soalan ni banyak anak tu cikgu dah cuba jawabkan. Kita jawab sama-sama. Nanti kalau siapa-siapa ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Okey. Sampai situ saja untuk pertolongan daripada cikgu. Lepas ni cuba buat, ada masalah boleh terus WhatsApp cikgu. Kalau rasa laju boleh slowkan video ni, perlahankan tempohnya. Okey.